Awani 7.45 malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Rakyat mahu fokus urus masalah negara, fikir PRU kemudian. Johor dianaktirikan titah Sultan Johor. Sertai ekonomi gig, antara punca pelajar tidak ambil SPM. Tiada mana-mana Perdana Menteri sebelum ini yang membincangkan tarikh pilihan raya umum secara terbuka di halayak. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keadaan itu boleh memberi gambaran seolah-olah kerajaan hanya terlalu memfokuskan kepada politik berbanding isu lain. Kalau Dr. Mahathir itu, waktu dulu saya ingat saya di bawah kita dalam kerajaan Barisan Nasional Pembangunan Umat. Bila dia tanya, dia akan jawab, saya belum dapat ilham. Okay? Jadi semua orang, semua Prime Minister tak bincangkan soal pilihan raya di khalayak ramai. Jadi ini memberi kesan kepada kestabilan politik juga. Kalau kita terlalu membincangkan soal pilihan raya. Jadi akhirnya tumpuan kita lebih kepada soal pilihan raya daripada soal menguruskan masalah yang dihadapi oleh negara kita. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditanya sama ada pilihan raya umum ke-15 adalah lebih baik diadakan selepas pembentangan bajet 2023. Ismail Sabri enggan mengulas lanjut berkenaan perkara itu, namun menegaskan pilihan raya akan tetap diadakan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan keadaan politik negara ketika ini adalah stabil. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan tarikh sesuai untuk diadakan pilihan raya umum PRU ke-15 adalah sehingga habis penggal. Bagaimanapun, pengurusi Parti Pejuang Tanah Air itu berkata Barisan Nasional dilihat mahu mengambil peluang terhadap parti lawan membabitkan tarikh PRU 15 terbabit. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas menyaksikan memorandum persefahaman MOU Pejuang Muda dan Silver Gold Collector Group di Ibu Pejabat parti itu pada Khamis. Tarikh yang sesuai ialah kalau kita ikut jadual pilihan raya yang ke-15, itu tarikh yang sesuai. Tapi saya dapati pihak kerajaan nak ambil peluang parti-parti lawan tak bersedia supaya diadakan pilihan raya lebih awal supaya mereka dapat kemenangan. Sementara itu, membidas kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menyifatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak lagi relevan. Ini jawapan beliau. Menurut ahli Parlimen Pekan itu, ia dapat dilihat menerusi kempen bekas Perdana Menteri itu dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini di Air Hitam. Dewan Undangan Negeri Air Hitam merupakan tempat Dr. Mahathir berkempen pada PRN itu. That's his opinion. Other people may have other ideas. He has every right to regard everybody as irrelevant. That is his opinion. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar menyifatkan negeri itu seperti dianaktirikan Kerajaan Persekutuan. Meskipun menjadi penyumbang hampir 13 bilion ringgit setiap tahun, namun soal pembangunan masih dilihat terpinggir. Baginda dalam masa sama menzahirkan kekecewaan apabila melihat bangunan kerajaan yang tidak diselenggara dengan baik. Saya menyeru Kerajaan Persekutuan agar segera tunaikan janji untuk menaikkan taraf lebuh raya Utara Selatan kepada 6 lorong dan lebuh raya Senai Desadu menjadi 4 lorong. Perkara ini lihatlah sendiri. Juga keadaan jalan-jalan persekutuan yang rosak dan berlubang-lubang. Contohnya, Jalan Johor Bahru ke Mersing yang membahayakan pengguna jalan raya. Saya rasa seolah-olah negeri Johor ini dianaktirikan. Wahal Johor adalah antara penyumbang utama
ekonomi negara. Jangan sampai rakyat Johor mendesak untuk keluar dari Malaysia. Mungkin Johor akan lebih maju jika berdiri di atas kaki sendiri. Sultan Ibrahim menegaskan sekiranya perkara ini berterusan, maka jangan impikan untuk menarik pelaburan besar ke Johor. Baginda turut berpendapat Johor akan lebih maju sekiranya berdiri di atas kaki sendiri. Baginda bertitah ketika perasmian mesyuarat kedua persidangan pertama Dewan Undangan Negeri DUN kali ke-15 di Kota Iskandar pada Khamis. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menyifatkan keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 mencapai tahap yang baik secara keseluruhannya di sebalik cabaran pandemik COVID-19 yang dihadapi calon-calon. Bagaimanapun, kementeriannya akan tetap menganalisa keputusan berkenaan bagi melakukan penambahbaikan kepada calon SPM seterusnya. First of all, there's no comparison. Tak ada nak banding tahun lepas because this is new cohort yang mana kohort pertama menduduki SPM dengan kurikulum KSSM ini, first cohort. Namun begitu mengambil kira ada pandemik, mengambil kira ada constraint, mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh kohort ini, seperti mana saya sebut tadi, ini antara kohort yang paling terkesan dengan pandemik. That's why we have been pushing them to come back to school as early as possible. Dan jika kita lihat keputusan hari ini, alhamdulillah generally mereka mencapai tahap yang baik secara keseluruhan. Dan apa yang paling penting adalah untuk kita menganalisa keputusan ini dengan lebih mendalam, untuk kita mengenal pasti adakah faktor-faktor tertentu yang drive keputusan untuk subjek-subjek tertentu. Now keputusannya baru keluar, just look at the keputusan and then we have to go and dissect all the information to see apakah faktor-faktor yang menyumbang, dan from there we going to plan for intervention for the coming cohort. Jadi ini merupakan kohort pertama KSSM dan kita akan kaji melihat secara mendalam. From there, then we going to plan the most appropriate intervention for this KSSM untuk membolehkan penambahbaikan dibuat bagi kohort-kohort yang akan datang. Sementara itu, Datuk Dr. Razzie Jidin juga tidak menolak keputusan bekerja dalam sektor ekonomi gig menjadi antara penyebab calon SPM 2021 tidak menduduki peperiksaan utama berkenaan. Dalam masa sama, sebab-sebab peribadi juga adalah penyumbang kepada faktor calon tidak menduduki SPM. Bagaimanapun, beliau menegaskan sebahagian besar dari calon yang tidak menduduki SPM 2021 adalah calon persendirian. Bahagian mungkin tak masuk peperiksaan itu disebabkan ekonomi gig, maksudnya mereka memilih untuk... Ada. Itu kita tak nafikan. Maknanya ada yang mengambil keputusan untuk bekerja dan sebagainya dalam tempoh tersebut. Namun seperti mana saya sebut tadi, antara yang kumpulan paling ramai adalah calon persendirian yang tidak berada di sekolah. Biasanya kalau calon sekolah ini, pihak sekolah telah jumpa dengan ibu bapa, dengan murid sendiri, bagi kaunseling dan sebagainya untuk mereka kembali ke sekolah. Itu pendekatan yang kita telah laksanakan dalam tempoh tersebut. In fact, daripada mereka tingkatan 4 lagi pun, kita dah tahu bahawa mereka ni kohort pertama yang bakal menduduki SPM KSSM ini, maka pihak sekolah telah mendekati mereka untuk memastikan mereka datang ke sekolah. Pembukaan sepenuhnya perkhidmatan transit aliran massa atau MRT laluan Putrajaya yang dijadual pada Januari tahun depan dijangka mencatat bilangan awal penumpang harian melebihi 104,000 orang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap dengan adanya kemudahan infrastruktur itu, ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas yang menghantui Kuala Lumpur. Jelas beliau lagi, MRT laluan Putrajaya yang dibangunkan dalam 2 fasa menyediakan perkhidmatan kepada lebih kurang 2 juta penduduk di koridor bermula dari kawasan Kuasa Damansara ke Putrajaya. MRT laluan Putrajaya fasa 1 yang melibatkan stesen daripada Kampung Batu ke Damansara. Dan fasa 2 dijangka akan disiapkan pada tahun hadapan, awal tahun hadapan, iaitu daripada Damansara ini sehingga ke Putrajaya. Setakat hari ini dari segi projek ini telah pun siap
sehingga 98.3%. Jadi dah tak banyak lagi dah. Dan kita jangka Januari atau Februari boleh dilancarkan lah. Dan ianya akan memberikan faedah kepada 150,000 sehingga 200,000 penumpang apabila disiapkan kelak sehingga ke Putrajaya nanti. Selain daripada memudahkan perjalanan, kita jangka ianya akan memberikan impak kepada kawasan-kawasan, terutamanya di kawasan-kawasan stesen-stesen MRT ini untuk dapat dibangunkan lebih besar lagi lah. Sokongan Kerajaan Persekutuan adalah amat penting dalam memastikan pemulihan ekonomi di Sabah khususnya selepas pandemik COVID-19. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jino berkata negeri itu masih berdepan dengan krisis kemiskinan serta isu pengangguran. Katanya meskipun Sabah merekodkan hasil tertinggi sebanyak 5.4 bilion ringgit pada 2021, hakikatnya ia masih dalam proses pemulihan. Beliau berkata kerajaan sedia maklum dengan keperluan di negeri itu menerusi rancangan Malaysia ke-12 bagi merancakkan ekonomi Sabah. Selaras dengan konsep keluarga Malaysia dan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya, kerjasama kedua-dua pihak katanya mampu memacu ekonomi serta meningkatkan tahap kehidupan warga Sabah. Kementerian Kesihatan akan menjalankan kajian secara terperinci sebelum membenarkan penggunaan cannabis atau ganja sebagai salah satu kaedah perubatan. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pihaknya sedia mempertimbangkan penggunaan bahan tersebut sekiranya terdapat bukti saintifik dalam penggunaannya untuk perubatan. Di Malaysia kita akan menjalankan kajian terperinci untuk menentukan, dan kita juga berpendapat, kita secara open berpendapat kalau ada data dan sains dan bukti-bukti yang kukuh dari segi R&D yang mengatakan cannabis ni ada kegunaan untuk perubatan, maka tidak mustahil kita akan menggunakan cannabis atau ganja ini untuk perubatan, untuk kesihatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, segmen Sinar Awani bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Berdepan pandemik COVID-19, 55.29% lulus semua mata pelajaran SPM. Walaupun miskin, ibu pesakit kanser, anak tetap cemerlang dengan 9A. Suntikan percuma di Pick Kids selama 5 hari bermula 20 Jun. Kerajaan memperuntukkan subsidi sebanyak 155 juta ringgit bagi memberikan perkhidmatan percuma kepada pengangkutan awam di bawah Rapid KL dan Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB Lembah Kelang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peruntukan tersebut membolehkan penumpang di dua perkhidmatan itu menikmati kemudahan tersebut selama sebulan. Subsidi ini akan ditanggung. Kerajaan akan memberikan subsidi dan tanggungan sebanyak 140 juta untuk membolehkan penumpang mendapat tambang percuma. Ya. Dan selain daripada Rapid KL ini, KTM, Keretapi Tanah Melayu, KTM, iaitu komuter Lembah Kelang. Di komuter Lembah Kelang juga akan mendapat tambang percuma selama 1 bulan. Jadi selain daripada pengangkutan awam di bawah Rapid KL, di bawah KTM, Keretapi Tanah Melayu, iaitu komuter Lembah Kelang akan juga mendapat tambang percuma bermula hari ini juga, dan subsidi yang akan
dikeluarkan, dia akan diberikan adalah sebanyak 15 juta. Seramai 55.29% daripada keseluruhan 407,097 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran. Ketua Pengarah Pendidikan, Datuk Nur Zamani Abdul Hamid memaklumkan grade purata nasional atau GPN iaitu indeks yang digunakan untuk menilai pencapaian calon SPM 2021 di seluruh negara ialah 4.86 mata. Selain itu, Nur Zamani berkata peratus calon yang layak untuk menerima sijil SPM dengan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah adalah sebanyak 88.09% atau 336,630 orang calon. Sukacita saya memaklumkan bahawa GPN bagi peperiksaan SPM 2021 adalah 4.86 mata. Sebanyak 55.29% calon lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran yang diduduki pada SPM 2021. Berdasarkan syarat pensijilan SPM yang ditetapkan mulai tahun 2013, calon mesti memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah untuk layak mendapat sijil SPM. Peratus calon yang layak menerima sijil SPM 2021 adalah sebanyak 88.09% bersamaan 336,630 orang calon. Seramai 1,411 orang calon berkeperluan khas iaitu CBK telah menduduki peperiksaan SPM 2021. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 69.10% CBK layak menerima sijil SPM 2021. Nur Zamani berkata calon SPM 2021 merupakan kohort pertama yang menggunakan sistem kurikulum standard sekolah menengah KSSM dengan menggunakan piawaian antarabangsa. Antara ciri-ciri KSSM ialah kemahiran lisan dan mendengar bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta ujian amali sains dalam 4 mata pelajaran iaitu fizik, kimia, biologi dan sains tambahan. Nur Zamani berkata calon SPM 2021 baik calon persekolahan atau persendirian boleh menyemak keputusan masing-masing bermula 10 pagi Khamis. Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 sebagai kohort yang paling terkesan dengan pandemik COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menjelaskan walaupun terdapat desakan untuk tidak meneruskan peperiksaan utama negara itu, KPM dapat melaksanakan SPM 2021 dengan teratur. Apapun kohort 2021 ini merupakan kohort yang paling terkesan dengan pandemik COVID-19 yang di mana mereka bukan sahaja terkesan sewaktu mereka di tingkatan 5 tetapi juga mereka terkesan sewaktu mereka di tingkatan 4 dan selain daripada itu juga antara cabaran utama bagi kohort SPM 2021 adalah mereka merupakan kohort ataupun kumpulan pertama KSSM, kurikulum standard sekolah menengah yang diperkenalkan, maka ianya sesuatu yang baru bagi mereka dan bagi keseluruhan sistem. Berdepan pelbagai liku dan rintangan dalam kehidupan, tidak mematahkan semangat seorang pelajar cemerlang peperiksaan SPM, Muhammad Syamil Aiman Nur Syam, yang memperolehi 9A. Tidak seperti insan lain, anak kedua daripada 4 beradik itu mengakui bukan mudah untuk meraih kejayaan, memandangkan ibunya yang juga seorang ibu tunggal menghidap kanser perut tahap 4. Remaja berusia 18 tahun itu, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rambai berkata, doa ibu serta pertolongan guru yang peka dengan kesempitan hidup dihadapinya menjadi pendorong kepada kejayaan. Dia yang bercita-cita melanjutkan pelajaran dalam bidang sinematografi berkata,
rentetan faktor kesempitan hidup, dia tidak mendapatkan kelas tuition tambahan dan hanya bergantung sepenuhnya pada sesi pelajaran di sekolah. Malah katanya jika rakan lain dapat mengulang kaji pelajaran dan ditemani ibu tercinta, kisah hidupnya berbeza apabila ibunya hanya dapat memantau menerusi panggilan telefon susulan kerap dimasukkan ke hospital. Cabarannya macam gangguan bunyi kadang-kadang, tekanan daripada keluarga sendiri. Tapi saya rasa sebab saya nak tolong mak saya, jadi saya kena belajar lah. Saya tak boleh macam buat tak tahu, macam walaupun ada tekanan kan, saya kena hadap lah tekanan tu, gangguan. Cara saya hasil ni juga ada banyak daripada cikgu lah. Cikgu banyak tolong sebab kita orang macam ni kan, jadi cikgu banyak kasih nota. Lagi saya ambil subjek seni tambahan, cikgu seni saya banyak kasih saya sumber-sumber nak tolong saya, betul-betul nak tolong saya. Saya bersyukurlah cikgu-cikgu support saya. Dalam pada itu, katanya dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan, menjadikan ia kekuatan untuk berusaha lebih keras, lebih-lebih lagi apabila hilang semangat untuk mengulang kaji pelajaran. Motivasi saya nak belajar sebab ibu saya lah. Ibu saya, saya kena tolong ibu saya lah masa depan nanti. Jadi kalau bukan saya tak tahu lagi siapa boleh tolong keluarga saya sendiri kalau bukan saya. Jadi benda tu wajib lah bagi saya. Harapan saya dapat duduk sama dengan keluarga saya, happy lah, bahagia. Walaupun tak mewah ke, tapi saya nak duduk dengan keluarga saya, bahagialah, aman, tenteram. Sementara itu, ibunya Siti Kajura Badrus, 49 tahun, menganggap kejayaan anaknya itu sebagai hadiah terindah dalam hidupnya selepas hampir 4 tahun menderita akibat kanser. Saya bagi tahu anak saya, walaupun saya sakit, saya positif, saya bangun, saya berjuang untuk anak saya. Walaupun keadaan saya sekarang 50-50, tapi saya bangun, semangat saya hanya untuk anak-anak saya je. Biarlah kalau Allah cabut nama saya, biarlah anak saya dah habis belajar. Itu je permintaan saya. Syukur sangat. Saya gembira sangat. Ini satu rezeki sangat. Dan saya pun syukur sebab anak saya pun boleh terima keadaan saya. Saya selalu positif. Dia cakap rezeki sentiasa ada. Walaupun kita susah, kena belajar kuat. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan pertemuan dengan Datuk Zuraida Kamaruddin minggu depan bagi membincangkan kedudukannya sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Perdana Menteri berkata beliau juga telah memaklumkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa akan bertemu dengan bekas Perdana Menteri itu selepas mengadakan perjumpaan dengan Zuraida. Saya akan jumpa dia minggu depan. Minggu depan. Hari sama ada sebelum atau selepas kabinet, tapi minggu depan lah. Saya dah beritahu Tan Sri Muhyiddin, saya jumpa Datuk Zuraida dulu. Saya jumpa dia dulu, lepas tu barulah saya jumpa Tan Sri Muhyiddin. Ya. Saya jumpa Zuraida. Zuraida saya jumpa dia minggu depan. Lepas tu saya jumpalah Tan Sri Muhyiddin. Masih. Yesterday, Semalam dia datang kabinet macam biasa. Seperti saya katakan, jawatan dia masih tidak gugur sehingga disahkan dia berhenti daripada kabinet ataupun diberhentikan daripada kabinet. Setakat ini, Datuk Zuraida kekal sebagai menteri dan bertugas seperti biasa. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan melantik Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebagai pemangku raja mulai hari ini. Baginda mengumumkan perkara itu ketika bertitah merasmikan mesyuarat kedua persidangan pertama Dewan Undangan Negeri Dun Johor yang ke-15 di bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar pada Khamis.
saya merasmikan persidangan penggal pertama bagi Dewan Negeri Johor yang ke-15. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melantik Tengku Mahkota sebagai pemangku raja. Saya ingin nak berehat sekejap. Terima kasih. Mulai hari ini. Bagaimanapun, baginda tidak menyebut tempoh jawatan itu akan dipegang oleh Tunku Ismail. Kali terakhir Tunku Ismail dilaporkan memegang jawatan itu apabila baginda dilantik pada 10 Ogos 2019. Tunku Ismail adalah anak sulung Sultan Ibrahim dan Pemaisuri Johor Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah. Kerajaan akan mengadakan perbincangan pada minggu depan dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi menentukan bentuk imbuhan yang akan diberikan kepada skuad Harimau Melaya yang melayakkan diri untuk menyertai Piala Asia 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perbincangan itu juga akan menentukan pihak yang lebih layak untuk menerima imbuhan sama ada FAM atau diberikan terus kepada pemain skuad Harimau Melaya jika ada. Selain itu, kerajaan akan turut mempertimbangkan bentuk imbuhan kepada skuad hoki negara yang melayakkan diri ke Piala Dunia 2023. Saya dimaklumkan oleh FAM, Presiden FAM, mereka perlu mengadakan perlawanan persahabatan di luar negara lebih banyak sebelum Piala Asia dimulakan. Jadi kita dah jadi top 4 in ASEAN ini. Kalau kita bermain dengan pasukan yang lebih rendah kualitinya daripada Malaysia, dia takkan membawa banyak perubahan kepada pasukan kita. Pastinya kita kena bermain after this, selepas ini bermain dengan perlawanan persahabatan dengan pasukan yang lebih kuat daripada negara kita. Ya. Regu kita mesti lebih kuat daripada kita. Macam badminton lah. Sparring, dia punya sparring partner dia mesti lebih kuat daripada dia ataupun setaraf dengan kita lah. Jadi saya difahamkan FAM akan bawa pemain-pemain ini bermain mungkin dengan Korea, dengan pasukan kuat lah, dengan Jepun ataupun pemain-pemain daripada negara Arab yang lain yang memang dianggap sebagai pasukan tim yang kuat. Jadi kalau itu mereka perlukan keuangan. Jadi saya nak bincang dengan FAM. Ya, sebab kita tahu hoki juga telah berjaya masuk Piala Dunia. Ya, jadi hoki juga perlu diberikan pertimbangan untuk memberikan imbuhan kepada mereka. Kementerian Kesihatan membuka semula program Pick Kids secara percuma selama 5 hari bermula 20 hingga 24 Jun depan. Inisiatif itu diambil bagi memberi peluang kepada ibu bapa yang hendak menghantar dan menerima suntikan itu secara percuma. Justru kata Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, peluang itu tidak seharusnya dilepaskan ibu bapa. Jadi kita akan membuka daripada pada 20 hingga 24, iaitu pada minggu depan selama 5 hari memberikan peluang. Jadi kita memberi peluang, kita faham, kita rasa, kita berpendapat ada ibu bapa yang telah buat keputusan baru untuk memberikan suntikan. Selama ni mungkin membuat keputusan untuk wait and see, tapi hari ini buat keputusan. Jadi inilah peluang. Saya seru sepenuh ibu bapa mengambil peluang ini, iaitu selama 5 hari bermula dari 20 hingga 24 di semua klinik kesihatan kita. Katanya jenis vaksin yang disediakan ialah jenis Pfizer dan Sinovac, manakala kanak-kanak yang hendak dihantar menerima suntikan vaksinasi tidak perlu melalui temujanji. Tambahnya, KKM merekodkan terdapat 4 juta kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun yang layak menerima suntikan vaksinasi. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media sempena Majlis Sambutan Minggu Imunisasi Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di Dewan Masyarakat Sempurna pada Khamis.
Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menarik diri daripada mendengar permohonan Jonathan Letlow, peguam diraja QC United Kingdom, untuk mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak dalam rayuan terakhirnya bagi kes melibatkan penyelewengan RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh berkata beliau memutuskan demikian kerana salah seorang ahli keluarga terdekatnya adalah ahli politik yang sangat aktif dan ketua bahagian dalam parti politik yang sama dengan Najib yang merupakan perayu. Wan Ahmad Farid yang pernah menjadi ahli politik aktif dalam UMNO berkata walaupun beliau telah meletak jawatan daripada parti politik itu, pendiriannya adalah persepsi awam terhadap kebebasan badan kehakiman tidak boleh berada dalam situasi meragukan. Beliau juga mengakui bahawa sebelum dilantik sebagai hakim, beliau merupakan ahli politik yang aktif dan menjadi ahli pentadbiran dan ahli Dewan Negara. Menurutnya, selepas mengangkat sumpah sebagai anggota Badan Kehakiman, tanggungjawab adalah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Mengaku tidak bersalah, pukul jiran dengan kayu. Kulit anda kekurangan nutrisi seperti daun ini? Bagi saya tidak. Lotion Nivea Intensive Moisture diperkaya dengan 10 kebaikan avocado untuk kulit sihat yang melembabkan secara intensif dan menyihatkan kulit anda dengan nutrien. Miliki kulit anjal menawan. Ini masanya untuk Asia bangkit. Kami bawakan diskusi mengenai pasca pandemik, pemulihan ekonomi, teknologi tinggi, perubahan iklim dan banyak lagi. Saksikan agenda Awani Asia bersama pakar dan koresponden Asia kami setiap Sabtu 9 malam di Astro Awani. Melindungi anda dan seisi keluarga dalam ruang tertutup. Panasonic. Maggi cukup rasa, tak kenal tak cinta. Maggi cukup rasa, menjadi lauknya apa jua. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. By now, I'm sure you know that you can stream Disney Plus Hotstar on your big screen TV via Astro Ultrabox. If you've already subscribed to Movies Pack and have an Ultrabox at home, let me show you how to activate to start streaming. Go to astro.com.my/Disney. Log in with your Astro ID to activate your Disney Plus Hotstar. Key in your mobile number and wait for OTP activation. Click on this app icon and follow the activation steps from the TV and you can immediately start watching. If you need any help, just call us and we would be happy to assist you. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini atas pertuduhan sengaja mencederakan jirannya dengan menggunakan sebatang kayu 9 Jun lalu. Tertuduh Ko Gi Dun, 64 tahun, membuat pengakuan itu selepas kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Fitri Mokhtar. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja mencederakan jirannya Hor Keng Wah 69 tahun dengan menggunakan sebatang kayu yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan di kepala. Perbuatan itu dilakukan di hadapan rumah di Jalan Kelocor, Padang Kelocor, Kota Baru pada jam 12.20 tengah hari 9 Jun 2022. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau dengan mana-mana dua daripada seksaan itu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Amirda Sasha Amir Sharifuddin manakala tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Aryani Muhammad Amin. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM4,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 15 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan seorang warga emas meninggal dunia akibat serangan jantung selepas dipukul jirannya menggunakan sebatang kayu di Jalan Kelocor, Kota Baru 9 Jun lalu.
Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, hasil siasatan awal dipercayai pergaduhan berpunca perselisihan faham antara mangsa dengan suspek. Polis mematahkan sindiket menyelundup minyak diesel apabila berjaya merampas 95,000 liter bahan subsidi bernilai RM522,500 selepas menyerbu sebuah stor di kawasan perindustrian Desa Plentong, Masai pada malam Rabu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, sindiket itu didalangi seorang warga tempatan bergelar Datuk yang berusia 46 tahun. Dua lelaki warga emas termasuk pengerusi sebuah persatuan ditahan kerana disyaki terlibat dengan kes pecah amanah RM65,000. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, kedua-dua lelaki berusia 64 dan 73 tahun itu ditahan secara berasingan di Petaling Jaya dan Shah Alam. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan pengundi makin serabut. Rakyat Malaysia mungkin menyaksikan senario lambakan parti politik baru selepas PRU ke-14 apabila Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia menerima 199 permohonan pendaftaran parti baru. Sekian Awani 7.45 dan segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama Astro Awani. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.